Payung Hulu dengan Payung Hilir dia satu kampung. Satu kampung, satu sidang, satu lah. Jadi kita banyak support daripada Belah Tengah. Siapa kenal Pak T. Saleh? Bilal dulu, Pak T. Saleh. Tak kenal? Arwah Pak T. Masya Allah. Pak T. Saleh tak kenal tak pernah jumpa Yang katik-katik dulu. Yang dulu jadi Bilal Masjid. Tak kenal? Siapa yang tak kenal? Ramai tak kenal. Kita kenal Itu adalah orangnya. Jadi kelompok dia tu banyak yang sekolah agama. Jadi dia orang tahu Arab. Jadi kitab Arab tu macam kitab Maulud. Tahu kitab Maulud. Kitab Maulud ni ada lagi. Tapi kitab kita tu, kita punya lagu syair Arab tu sudah hilang. Jadi sudah hilang. Jadi kita dengar daripada perkataan guru kita tadi, itu kita jadikan rumi. Jadi benda tu kita dah rujuk dengan Ustaz Farid. Siapa kenal Ustaz Farid? Ramai tak kenal lagi Ustaz Farid. Siapa kenal Ustaz Farid? Kenal? Kenal Ustaz Farid? Tak pernah jumpa Ustaz Farid ni adalah guru Dia guru mengajar. Dia lebay tau. Dia macam orang kata mualim jugalah. Kena kenal. Kemarin tu ada kedai runcit ni. Ustaz Farid dia mengajar. Dia mengata dia punya anak murid boleh kata banyak yang jadi kadi, mufti. Anak murid memang mufti, dia apa lagi, betul tak? Tapi tanah perkuburan dia tanam dekat sini lah. Boleh ziarah insya-Allah. Jadi rujuk dengan dia. Jadi dia cakap bila bahasa Rumi nak ditranslate bahasa Arab susah. Jadi dia tak dapat nak bagi makna. Faham? Sebab kita dah rujuk dengan dia untuk bagi makna apa yang kita baca. Cuma yang kita boleh bagi, contoh Allahu la ilaha. Jadi semua tahu kan? Allah mana Allah yang tiada Tuhan yang aku sembah melainkan itu maksudnya, itu simple lah kan. Itu contoh Asbi Rabi tentang hati. Mafi kalbi. Mafi kalbi itu makna kita punya hati lah. Jadi itu zikir dia sebenarnya. Jadi tak dapatlah kita nak tahu maksud dia, tapi bunyi semua Arab. Sola Rabbona, Salu Alai, Tawar Sarna, apa lagi? Jala Rabbi. Jala Rabbi itu Jala tu nama Allah. Tu lagu-lagu panas. Jadi guru yang mengajar ini ada lagi. Saya jumpa. Dia ada lagi di kira umur dah 70 lebih dah. Pak Al tak pernah jumpa, tapi memang nak jumpa tu waktu ketika tu, tapi tak ada jodoh lah. Banyak pun dah letak jawatan apa semua pasal nak tumpu rumah tangga. Jadi tak dapat nak buat. Tapi dia masih hidup lagi. Sebab apa? Sebab apa panjang cerita? Sebab terjumpa dia waktu dia punya menantu tu satu pejabat panjang. Jadi panjang pergi PKT, jumpa tanya dia borak-borak. Dia kata payung pot. Dia kata payung pot kat belah mana dia kata. Payung pot gini dia cerita lah. Dia kata semua pernah datang mengajar dia kata. Mengajar. Jadi kita pun pelik mengajar apa? Dia kata macam kompang. Kompang? Saya kompang? Kompang apa saya tanya? Dia kata kompang kelalang lah. Bila sebut kompang kelalang, jadi Pak Nak ada sebut lah macam arwah Pak Antri yang jadi dia kenal. Tapi dia kata ada yang dia tak kenal, tapi cuma nama muka dia kenal dia kata. Jadi Pak Jang pun cakap lah, Pak Jang sebut lagu. Dia sebut lah dia sebut lagu, kemudian jadi dia bila dia cakap tu, mana kita bercakap, lepas tu Pak Jang sebut tentang lagu Jala Rabi. Betul tak apa dia cakap? Itu lagu panas tu. Kenapa dia cakap macam tu? Kalau dia tak tahu, dia takkan cakap. Maksud dia tahu. Dia tahu lagu Jala Rabi tu. Dan korang pun tahu Jala Rabi tu adalah lagu panas. Dia yang jadi kat situ panjang dapat. Jadi habis tu dapat sumber. Dia cerita mana tentang mufti, dan benda tu memang sebelum tu memang dah cakap dah. Mufti Khalil Mufti Khalil tu tadi kalau kita pergi dekat Masjid Al-Azim, dia ada satu jalan nama Mufti Khalil. Mufti Khalil tu lah yang membawa asal usul lah syair Arab ni. Sebelum merdeka tau. 1954 sebelum merdeka tau. Kena ingat sejarah tau. Kena faham, kena tahu sejarah kita. Jadi yang kau main ni adalah benda yang ada turun. Bukan kita buat-buat, tapi dia ada turun. Mana diijazahkan. Ijazah tu maksudnya memberi tauliah. Faham? Kalau kita belajar silatan ke ilmu batinan ke apa saja, dia panggil tauliah. Ustaz-ustaz pun kalau mengajar dia ada tauliah, dia panggil
Baik, dia panggil ijazah lah, ijazah kan. Itu korang je. Kalau nak jadi, nak belajar kumpang kelalang ni sampailah dapat ijazah, mana segalanya dah boleh. Zikir dah boleh hafal, cara pukul dah boleh pukul. Ada berapa pukul kelalang? 2. Lagi lain berapa pukulan? Berapa jenis pukulan kelalang ni? Tak tahu juga. Kita belajar ni. Berapa? 4. Lain jawapan. Berapa Zaid? Berapa? Tak sebut je berapa yang kau tahu. 4. Kau ni Farhan? 4. 13 pukulan kelalang tau. Jangan main-main. Kita boleh macam-macam pukulan kalau tak betul-betul. Kita ada 13. Menuntut sampai 13 pukulan. Menyepaknya, melengkarnya, melalunya, mengocoknya. Dia ada 13 pukulan sebenarnya. Kita tahu. Cara pukulan dia, jangan kata semua melalu melengkar. Tu pasal kita sampai mati pun kita belajar melalu melengkar je. 3 ataupun 4 menyepaknya tu. Dia ada 13 pukulan kelalang dalam satu masa. Faham belajar tau belajar. Antara yang ada tu boleh belajar. Okey, tapi kalau dapat 4 pun dah cukup dah tu okey dah tu. Mari kita belajar zikir cara macam Kak Lola ni. Dia dah tahu dia mana. Jadi yang banyak nampak ahli yang paling lama dalam ni Kak Lola dengan Dak Hafiz. Dah payah. Di sini dia base bawah sikit lagi. Yang paling lama dia dorang saja yang banyak nampak sekali. Dia dengan Pak Ayah. Ini dia pasal lepas tu dia ada sama belajar semua. Pak Ayah dengan Lola ni. Dan Lola ni pun pernah cerita sejarah. Waktu ketika Pak Nyang megang, dia pernah mendapat kang yang paling tinggi. Kenapa paling tinggi? Sebab dia datang. Dia kalau tak datang tak dapat dah. Dapat RM20, RM30. Tapi pasal dia full, dia dapat paling tinggi. Dia mengatasi Pak Nyang, mengatasi bapak dia. Dia cipta sejarah. Dia dapat kang yang paling tinggi waktu ketika tu. Sebab jangan lupa tahun 2000 apa. Jadi itu semua orang kata yang kata sumber kita untuk mengikut jejak lah. Okey, itu sikit banyak tentang sejarah. Kemudian lagu setiap kali kita nak main, okey. Yang kedua, bila nak main, kalau nak belajar schedule yang kita dah ada, yang mana kita dah bukukan, kita dah bermulanya malam belajar mesti Fatihah. Buat tak? Amalkan. Fatihah ni umum kitab. Tapi bila waktu kita maju kerja kahwin, semua khalifah saja baca. Tapi masa kita belajar, semua baca. Okey? Kita sedekah pada Rasulullah, pada mak bapak kita yang tak ada. Itu kekalkan. Kemudian zikir. Okey. Bila kita berzikir, kita mulai dengan surah At-Taubah ayat yang ke-56. Semua tahu kan, pernah dengar kan? Setiap kali khutbah Jumaat memang akan sebut Allah. Itu adalah ayat Quran. Dia bukan ayat syair. Itu ayat Quran. Buka Quran ayat Taubah 56. Ayat seruan tu. Mana kita diseru untuk selawat. Selawat atas kamu ke? Atas Rasulullah. Sebab Allah Ta'ala dan para malaikat selawat atas Nabi. Selawat. Okey? Jadi bila kita selawat sekali, kita sambut. Bila khalifah sebut sekali, yang kedua kita sambut. Yang kali ketiga kita sambut. Berapa kali dah? Berapa kali? 3 kali. Kalau satu kali kata Allah Ta'ala jadi 10 kali. Allah, malaikat dan seluruh alam selawat kita 10 kali. Jadi kita dapat berapa? Berapa? 3 kali kita dapat berapa? 30. Senang je. Allah berkata kita pahala. Nampak? Jangan kita ingat kita bawa ni kita suka-suka bawa, bukan? Kena tahu sejarah dan apa tujuan kita bawa kompang ni. Kenapa kita tetap? Kita bukan seronok tak? Dia ada sejarah dia. Okey, kemudian sejarah kompang ni. Okey? Zaman Rasulullah, ketika para sahabat hijrah ke Madinah, okey, jadi orang Madinah ni dah tahu Rasulullah nak sampai, dia orang tunggu Rasulullah dengan perayaan. Okey, bila tunggu perayaan, sampainya Rasulullah disambut dengan kompang. Tapi bukan kompang macam ni, dia panggil pukulan macam rebana jugalah.
Dengan mana buat misalnya anak senang dia macam rebana lah. Tala'al badru alaina, itu adalah selawat yang diorang sambut Rasulullah ketika Rasulullah berhijrah dari Makkah ke Madinah. Orang Madinah sambut dengan tu. Tala'al badru. Kita boleh buat lagu tu sebenarnya. Jadi sejarah kita faham. Jadi yang kita buat ni adalah perkara sunnah. Ingat tu. Kita bukan main gitar, kita main kompang kulit yang dia dah siap samak lah. Jadi tu pasal Pak Nyang kalau boleh kelalang ni dulu tak ada X-ray. X-ray ni orang zaman baru je. Kalau boleh banyakkan kulit. X-ray ni dia tak termasuk dalam kategori barang sunnah. Dia yang kulit. Yang dah samak lah. Okey. So, lihat. Okey. Itu perkara yang ketiga. Okey, yang keempat. Bila kita nak apa nama kata nak berselawat, kita kena ada aura lah. Maksudnya aura ni tadi kita dah ada dalam ni dulu. Maknanya dalam ni dah ada dulu, dah standby dah. Bukan kita lafaz je, daripada dalam dah ada dah. Pasal bila kita selawat, kita kena selawat dengan nyaring, dengan satu semangat. Dulu kalau kita selawat tu dah starting saja dah semangat, maka kita bawa ke atas semangat. Okey? Faham tak ni? Okey, yang keempat. Yang keempat, cara pukul. Pukul memang baik, banyak dah dengar. Okey. Tapi zikir memang ada masalah lah. Zikir ada masalah sebab apa? Sebab mungkin tak ada penyanyi kat sini. Ada penyanyi kat sini? Penyanyi? Kalau boleh semua penyanyi. Masuk penyanyi tadi dia suara tu janganlah kau kolomkan suara kau tu. Keluar kan. Jangan takut. Jangan kau kepit-kepit suara kau. Lontarkan betul-betul. Sebab main kompang ni okey, perbezaan bila kau main kompang kau tutup mulut, dia tak sama dengan kau berzikir. Takkan sama. Kau cubalah berzikir dengan feel kau pukul, dia punya apa kata? Aura. Dia punya aura ataupun makna dia punya penghayatan tu tak sama kau pukul. Main pukul macam orang bisu lah. Tak sama. Dia mesti zikir ni. Zikir tu dalam membuat kita semangat. Jadi zikir, janganlah suruh 3 orang yang zikir. Okey, contoh Panjang tegur. Ni tegur baiki. Dekat Tangguh Batu jadi Panjang ada rumah abang Abang Mai lah dekat atas. Tu ayah Panjang ada kan. Dia pukul okey, tapi bila zikir tu tak dia jadi lemau. Tahu lemau? Tahu tak lemau? Biskut tahu tak? Biskut lemau tahu? Kau cicah dengan TO, kau baling kan. Tapi kalau rangup macam mana? Tambah lagi sekeping, lagi. Betul tak? Betul tak? Tambah kan? Sebab dia rangup. Begitu juga orang. Bila orang dengar, kita orang dulu punya loha dia tahu dia pernah ikut. Kita berhenti, orang nak kata jangan berhenti. Lagi dia kata, lagi. Pasal halwa telinga dia dengar tu, dia macam biskut lah. Rangup, sedap. Bila kita berhenti, dia suruh lagi. Dia tak tahu kita nak mampu lagi. Sampai ya. Sampai. Dia dengar tu seronok. Sampai pengalaman yang kita lalui kan. Sampai orang tua jumpa dia kata ni kampung pang mana. Dia kata zikir kau orang ni lain macam, mengemang bulu goma. Ada yang duduk tu bergoyang kaki. Pasal apa? Penghayatan. Kita bawa sendiri tu dah ada aura. Jadi yang dengar lagi aura. Jadi kelemahan korang tadi pukul memang bagus, tapi suara out. Memang out. Faham tak ni? Jadi kalau boleh lepas ni zikir tu kena kuat lagi. Okey. Kemudian ada yang berzikir, tapi dia punya zikir macam ni tau. Zikir yang macam kita, ibarat macam kita jalan masuk dalam kampung. Kita tak nak macam tu. Dia zikir ni dia panggil lenggok. Tu pasal dia bagi ke lalang. Lalang ni kau tengok lalang kau tahu lalang tak? Lalang tu bila dia tiup angin apa jadi dia? Tis, lalang tiup dia angin. Macam mana jadi dia? Bukan melayang. Pasal kita mengalun.
Kita punya enggik lagu tu mesti ada. Contoh kan, panjang bagikan contoh macam Solat Rabbuna Allah, Solat Rabbuna ala Muhammad. Dia kena ada lengguk. Kita solat Rabbuna. Tak boleh, dia tak boleh macam tu. Dia ada enggik dia ada lengguk dia. Lengguk tu yang buat sedap. Faham tak? Kemudian bila ujung tu kat mana kita nak jatuhkan kita punya suara. Faham tak? Kena belajar. Contohlah kalau kau dengar lagu, orang menyanyi, lagu suara dia sumbang macam kata agak sedap tak? Pasal kita bila main, orang dengar tu, orang nak lagi. Tu yang kita nak. Faham tak? Pukulan okey. Pukulan semua alhamdulillah. Naik apa semua. Pukul tanpa jiwa tu ada Ramli cakap. Lagu tanpa irama apa jadi? Pincang. Kau tahu apa maksud pincang? Macam kau main bola ni, apa nama kau? Apa nama kau? Irul. Kau main bola, kalau midfield pincang, rosak tak permainan rosak. Sama juga kompang kita ni. Kalau kau pukul dia sedap, tak ada zikir, pincang. Dia akan jadi pincang, takkan sedap. Jadi dia kena together. Faham together apa? Bahasa Arab sikit. Together makna dia kena kombinasi dia mesti ada. Mesti lagu dengan pukulan mesti. Itu baru sedap. Buatlah. Kau dengar cakap panjang ni, kau dengarlah, kau buatlah. Kau pasti kau akan dapat rasa apa maksud panjang. Faham Okay. Kemudian waktu ketika kalau kita bertembung. Okey. Kalau kita bertembung, masing-masing bawa sendirilah. Kalau kita bawa kita saja tak payahlah. Tapi kalau bertembung tu kita bawa. Ni panjang bagi je. Jangan bagi orang lain lah. Panjang bagi korang saja. Pada malam ni kau bawa ayat ni. Ayat ni ayat bertempur. Allahu la ilaha illa huya ya zal jalal wal ikram. Kau bawa ayat ni. Dia menggerunkan musuh. Faham? Boleh hafal? Allahu la ilaha illa huya zal jalal wal Allahu la ilaha illa, tahu kan? Allah yang tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Ya zal jalal wal ikram, apa maksud dia? Wahai yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Kebesaran maksud orang tengok digerun. Ayat penggerun. Ya Allah dekat. Faham? Dia ada ya tengah. Ya tu wahai ya. Dia sayang. Macam kita panggil bini kita, apa awit kita mana kita panggil Allah Tuhan. Itu panjang bagi kita kena amalkan. Bila bertempur ayat tu kena bawa. Tak ingat kena hafalan nanti. Faham tak ni? Boleh faham? Boleh? Okey. Yang terakhir lah Yang terakhir, kalau boleh setiap kali nak bergerak, tengok waktu. Kalau sebelum zuhur, okey, gombanglah dulu Kalau lepas zuhur, semayang dulu. Solat dulu. Ajak seorang jadi imam tak apa Kalau masih tak mizi boleh pergi Bukan baca kuat tu kan. Bawa. Sebab dia ada hubung kait dengan kompang kita. Dia ada hubung kait. Kalau macam malam tu tengok. Agak-agak sebut lepas isyak, solat isyak sama-sama. Kat sini pun boleh, jangan fikir nak pergi masjid. Faham? Agak-agak terkumpul okey, mizi pun hantar mesej. Okey, berkumpul pukul 8 contohlah. Maghrib masing-masing kat rumah. Biasa ni kalau berharap kompang ni biasa ni 2 waktu je yang bertemu. Zuhur, isyak. Tak ada, jarang jumpa waktu maghrib pergi kompang, tak ada. Dia waktu zuhur, asar pun tak ada kan. Dia zuhur dengan isyak tu je. Kalau zuhur tengok, kalau sebelum, lepas tu masing-masing balik mandi semayang kat rumah lah. Kalau yang sempat-sempat lah kan. Mana sempat maksudnya sempat pergi masjid lah. Tapi kalau lepas zuhur, sebelum zuhur tu semayang lah. Contoh kata okey, bergerak 1:30. Kita berkumpul pukul 1. Orang azan 1 suku. Siap-siap lah kat semayang sini je. Tak ada masalah. Sama juga kalau waktu isyak.
Kan? Ha. Agak-agak kalau nak ni okey, Isyak kata 8.30 contoh. Inai 8 berapa? 8.20? Isyak berapa Inai? Ha? Tak tahu? Ha, kena ambil tahu Kena tahu. Nak semayang kena tahu waktu. Kalau main semayang ni waktu tak masuk tak sah dia. Ha. Bila orang tak tahu, okey, kita janji dengan tuan rumah pukul 9. Ha, masuk waktu kita standby lah. Jangan lupa. Panjang ingatkan untuk diri panjang dan subuh. Semayang jangan lupa amalkan. Kan? Itu benda perintah. Buat. Waktu panjang dulu bawa. Kalau lepas tunggu orang kata lepas Zuhur kalau tempat tu ada surau, Pak akan bawa dia orang. Jom semayang. Semayang dulu. Pasal yang bagi kita ni tadi tiada daya dan upaya la haula wala quwata illa billahi al-azim. Tiada daya dan upaya melainkan pertolongan Allah. Maknanya maksud apa tu? Maksud kita angkat tangan pukul ni, kalau Allah Ta'ala jam je kau tak boleh pukul. Faham? Kau tak boleh pukul ni. Ni Allah Ta'ala yang gerakkan semua. Jadi jangan sombong. Jangan sombong Allah Ta'ala. Amal insya-Allah. Boleh? Lepas ni buat benda tu. Jadi itulah sikit sebanyak kepada yang banyak beritahu tentang sejarah, selawat, apa nama ni, sunnah kompang ni, ayat bertempur tadi dengan solat jadi itulah. Jadi tak ada apa lagi. Jadi sikit banyak ambil buat teladan insya-Allah. Main dengan baik-baik. Kekalkan potensi ini. Kekalkan kompang Kelalang ni. Tak ada orang lain dah. Panjang tak ada masa. Korang panjang bagi 5 tahun ni. Panjang bagi 5 tahun. Sekarang siapa yang tingkatan 5? Yang tingkatan 5 tahun ni? Okey, dah habis tingkatan 5? Paling tidak per 5 tahun. Sebab apa? Bukan sebab panjang cakap kau tinggalkan kompang, tak. 5 tahun tu adalah tempoh di mana waktu yang kau dapat bermain kompang lah. Tapi bila kau dah start kerja, kau dah start berumah tangga, masing-masing akan rumah tangga. Macam mana tu? Kecuali kalau dia jadi bujang terang-tantang lah. 40 tahun masuk dia kahwin tu lain. Ni pasuk panjang. Best biasa sunnah Rasulullah 25 tahun umur. 5, 6, 7 kahwin lah. Macam Mizi. Berapa umur Mizi? Saya 24. 24. Okay, setahun 2 tahun nak Mizi masuk kahwin lah. Faham? Jadi kau akan macam mana pun akan melalui benda tu. Jadi bila dah kahwin, kerja dah kahwin, dah ada anak. Start lah. Start dah tak boleh dah. Dah tak boleh nak tumpu, dah tak boleh datang, ada anak nak sekolah. Betul? Faham tak ni? Jadi korang ada 5 tahun ni. Buat yang terbaik insyaAllah. Bekalkan. Kemudian yang terakhir lah, kalau boleh carilah guru-guru kita. Jarahlah tubuh dia, sedekah. Kalau boleh Wizi buat satu program. Kena kenal. Maknanya daripada start daripada arwah Pak Karaman, baru meninggal dia kan, Pak Karaman, Surat ni Datuk Rahman Cacau, Pak Ati Salih, arwah Abang Halim. Saya main kompang ni umur saya tingkatan 1. Saya umur 13 tahun. Bukan salah rendah, tingkatan 1. Waktu kita itu arwah Halim dia dah tak ada dah. Saya tak dapat bawah dia. Saya arwah Abang Makno, Abbas Katan, arwah Abang Makno, arwah Balan. Semua dah arwah dah. Arwah Abang Halim, arwah Pak Ati, arwah Abbas Katan, arwah Makno Jantan, Balan Jantan. Semua meninggal. Semua dah tak ada. Yang ada ni je lah, best yang ada. Yang ada ni panjang, Pak Al, orang lama, Pak Al, dah tak ada. Bami pun dah tak ada. Semua tu kat berbekas khalifah lah. Yang ada pun mungkin Jimmy lah. Kenal Jimmy? Jimmy pun lagi Jimmy. Itu Jimmy adalah khalifah lama juga tu. Tu orang lama lah tu. Jadi itu saja. Jadi apa sedap kata Pak Nam minta maaf lah. Pak Nam harap korang teruskan. Bukan Pak Nam tak nak turun ke apa. Simbol Syafiq. Kalau cakap turun. Bukan tak nak turun. Ni niaga tinggal sekejap ni. Minta orang ganti sekejap, tolong sejam pun minta. Banyak panjang niaga. Kan, siang hari kan dengan urusan rumah tangga anak-anak. Memang tak dapat. Minta maaf. Ada dapat? Dapatlah sekejap tengok dengar ke, ada lah.
Jadi itu saja. Banyak dari yang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu saya. Ni benda memang banyak penting. Pukulan panjang tengok kebanyakan pukul macam ni dia bukanlah macam pondan. Pondan tu lembut benau. Dia terlalu kepit sangat tangan. Kelalang ni tak boleh pukul macam tu. Kalau macam contoh macam Zapin, dia macam ni pukulan dia. Zapin. Masih kan. Dia tak payah angkat kuat tangan. Macam ni dulu. Kelalang tak boleh. Kelalang kena pegang macam ni. Dia punya pukulan tak boleh macam ni. Dia kena tangan tu betul-betul buka. Dia kena betul-betul buka. Dia tak boleh. Kadang banyak tengok banyak berhati. Dia adalah segeriti lah. Banyak tak payah cakap lah. Sedau diri sudah ada kan. Dah naik ni. Naik 3 pun macam tu. Tak boleh. Naik 3 tak boleh macam tu. Naik pam. Apa ni? Kepit tetek ke apa ni? Tak tahu tu sengaja. Tak tahu kata sengaja. Lalang ni lagi kau pukul dia, siapa dah pernah rasa pecah jari? Sendiri tahulah. Siapa pernah? Sampai pecah jari. Jari tu mau pecah pun best. Tak perasan aja. Pukulan kelalang kena berayun tangan. Dia dah naik 3. Naik. Nampak? Kalau dia bunyi tak sama. Kalau kita pukul tak ayun tak boleh. Dia mesti berayun. Jangan kau lepuk muka kawan kau. Agak-agak masuk jarak. Dia ada jarak. Faham tak? Okey. Faham tak ni? Janganlah kepit. Banyak tengok. Alah, dia kepit macam orang takut lah. Tak boleh. Dia kelalang mu. Naik 3 tu lagi nak kena angkat. Kau jangan angkat macam ni. Kan kena misi sebelah pak ni dia. Nanti sentak dengan gombang. Dia kena atas lagi ni. Kalau dia sengit tu biar dia ke atas. Faham tak? Bila ke atas tak apa. Kau tengok orang lama kalau main. Dia nampak dia punya capai sampai ber-360 darjah. Baru sedap main. Betul. Dia tak boleh sini. Tak boleh. Tetek kau takkan jatuh punya. Faham? Itu betul. Kau buatlah apa yang cakap ni. Kau buatlah pukulan ni tu. Faham Okey. Kemudian pukulan kelalang dia bukan menyepak. Masuk menyepak tu bukanlah. Bila naik kau nampak macam ni tak boleh. Dia mesti pukul sending. Bunyi dia lain. Kau tengok macam ni. Sending lain. Kena belajar nanti lagi Kemudian disiplin. Tak boleh. Dulu panjang buat dia ada buku undang-undang. Dah Umar pernah dia dah macam dah Afi dah ni semua dia tahu lah. Tolak 50 sen. Alah sekali kira katalah RM100. Bila dah dapat dia dapat RM20. Pasal RM80 tolak denda. Songkok tak pakai 50 sen. Kasut tak pakai 50 sen. Baju tak pakai 50 sen. Tu bukan cakap main-main. Benda ni kalau kena buat. Jadi korang tahu tu benda adalah penting. Yang pertama tentang songkok. Songkok hitam dia bukan songkok putih, songkok hitam. Sebab itu adalah budaya kita orang Melayu yang terbabit dengan Islam. Majoriti orang Melayu dia akan Islam Betul tak? Jarang kita jumpa Melayu yang Kristian. Ada. Melayu Jawa ada. Tapi kita majoriti Melayu Islam. Songkok, baju. Kalau tak ada uniform, ikut warna. Kalau kata Inai pakai oren, carilah kalau boleh warna oren. Kalau ada kuning, carilah yang agak-agak oren. Cari kalau boleh macam mana pun nak kena seragam. Bila dia seragam, itu dia kesatuan dia ada. Dia nampak. Okey. Kemudian kasut. Pakai kasut. Kalau boleh berkasut. Janganlah slipper. Tolonglah. Ubah. Benda ni kena ubah. Tak ubah sikap, jangan ikut kawan. Contoh katalah macam kau ada jambulan. Pakai songkok sekejap. Lepas tu kau buka dah habis beraraknya. Kau pandai lah kau nak ni. Tak kisahlah kamu kau dye ke apa ke. Kan? Yang penting songkok. Itu dia. Bila kau pakai semua songkok tu memang. Dulu Pak Jang tekan benda tu. Pak Jang memang serius buat tu. Memang jangan kau tak pakai songkok. Pantang Pak Jang. Songkok tu paling penting. Sebab dia ibarat macam mana? Kau tahu tak gaji? Gaji ataupun masuk. Dia ada panggil apa? Dia panggil apa tu? Mahkota. Jadi songkok ni mahkota kita.
Mahkota wanita rambut. Kita songkok kan. Kalau serban dah tentu sunnah lah pahala. Songkok tu pakai, jangan segan, jangan malu. Agak-agak kau agak-agak nak berarak, agak-agak kata lah dia orang kata okey lah dah boleh standby. Kau buka topi, kau pakai esal, kau boleh lah bawa topi macam nak Zahid tu, terbalikkan topi. Orang betul pakai ke depan. Dia menereng sikit, dia pakai ke belakang. Boleh, tapi bila time nak bergerak tu buka, ambil songkok. Tak ada masalah. Tapi masa bergerak tu tapi takkanlah tak boleh tinggalkan songkok satu hari. Betul tak Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat kau boleh pakai topi. Takkan Sabtu Ahad boleh pakai songkok. Sekejap je. Jadi dua perkara banyak. Pukulan dengan apa nama disiplin. Songkok, baju dengan buat kalau boleh banyak nak tengok dia punya perubahan. Nanti kalau banyak tengok agak ada perubahan ni, nanti banyak datang bulan depan ke apa, datang lagi nak tengok. Okey. Baik. Okey, saya tambah sikit. Boleh faham tadi Okey, dia tumpah ni sunnah. Dia tak sunnah, dia satu ibadah sama ada kita dalam majlis belajar ataupun dalam tempahan, dalam persembahan. Jadi tetap dalam kedudukan dia ibadah. Jadi bila ibadah ni dia ada aturan dia, jalankan macam mana, ada penting dia. Jadi apa yang ayah cakap tadi semua nak kena simpan. Jangan dengar keluar. Dia simpan kat akal dan turun ke hati. Bila turun ke hati, kita cakap balik, itu yang dia jiwa. Okey, nak tambah sikit tentang info awal maklumat tadi. Kelalang ni ditubuh 1954. Ditubuhkan oleh mufti yang disebut tadi, bertempat di Kampung Kubu. Okey. Semasa Tengku Abdul Rahman datang ke Melaka mengisytihar kemerdekaan, tumpang kelalang ni lah yang menyambut. Itu sejarah satu betul. Sejarah tahu itu sejarah, kena tahu sejarah. Okey, sekarang ni nak tambah sikit. Apa tu kelalang? Kelalang adalah sebuah bekas. Siapa pernah tengok kelalang? Orang sebut tu kelalang. Ambil kelalang tu. Siapa tak tahu, semua tak tahu ni. Tahu tak apa maksud kelalang? Kelalang tu nama bekas. Contohnya dia macam pasu. Biasa kalau dulu dia kebiasaan orang sebut kelalang ni dalam bahan ni digunakan kaca. Jadi nampak apa yang ada di dalam. Jadi Kalau sebut ni balang. sebut malam kelalang. Kadang-kadang untuk bunga, untuk air. Untuk air lah, untuk ikan dalam tu. Jadi dia satu kelalang. Kelalang ni maknanya bekas. Bekas yang membawa maksud kesatuan. Bekas yang membawa maksud ada pengisian di dalam dia. Sebab tu dia cakap bergolak macam mana pun dalam kelalang tu jangan kasi pecah. Ini ingat. Ingat. Okay.